abang mereka juga fisabilillah. Fisabilillah pula otak mereka. Rakyat dalam kesusahan sekarang, rakyat tertanya-tanya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, kita nak masuk bagaimana UMNO hari ini bercakap tentang membela nasib orang Melayu. Kita lihat apa berlaku di Kelantan. Sepanjang 22 tahun untuk guru merintah, berbagai tekanan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, di mana sewaktu kita baru merintah, kerajaan UMNO yang dikatakan membela Melayu, yang didalangi oleh Dr. Mahathir, menyekat baja subsidi kepada rakyat Kelantan. Ini yang dikatakan bela Melayu. Sepanjang perjalanan pemerintahan PAS Kelantan, UMNO tidak memberikan 5% royalti kepada rakyat Kelantan dengan merampas hak rakyat Kelantan. Sedangkan perjanjian tersebut diwakili bukan oleh pemimpin-pemimpin PAS. Perjanjian yang dicatat di situ di antaranya adalah Tengku Razali Hamzah selaku Menteri Kewangan, dan juga Tun Saleh Abbas, seorang hakim. Tapi bagaimana royalti tersebut? Oleh kerana di Kelantan orang Cina ramai, UMNO menyekat royalti tersebut. Kita lihat juga bagaimana sewaktu kita merintah di Terengganu, secara tiba-tiba mereka menyekat wang royalti yang perlu dibayar kepada kerajaan negeri Terengganu pada masa itu lebih kurang 700 juta setahun. Ini disekat dan dijadikan wang ihsan. Siapa yang senang dalam wang ihsan? Di antaranya pemimpin-pemimpin UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tanya hari ini, siapa yang lesapkan dan siapa yang sekat duit royalti tersebut? Adakah DAP? Adakah Lingua Eng? Muslimin muslimat, sebut tentang isu kalimah Allah. Malam tu saya tengok Ustaz Abdullah semua yang ceramah malam tu berbuih adik dia. Pas tak bela agama, kalimah tak pertahan. Seolah-olah kita nak tanya UMNO hari ini sejak bila mereka bela agama? Sejak bila UMNO bela agama? Kalau menari tiang bogeh denda RM25, adakah itu bela agama? Apabila Dr. Mahathir menyebut bahawa kalau laksanakan hukum hudud, habis batu di jalan, pemimpin UMNO kat ceramah pada waktu itu, sewaktu DAP bersama kita pada tahun 99, pada waktu itu UMNO tak kata apa-apa. Sekolah-sekolah agama rakyat, bagaimana mereka hentam pada waktu itu? Sekolah agama rakyat bukan melahirkan PAS, melahirkan militan. Sedangkan disitulah tempat permulaannya anak-anak Melayu mendapat didikan agama daripada dulu. Sebarang peruntukan tak ada. Tuan-tuan dan perempuan, kita tengok, kalau dulu bagaimana seorang mufti, kita masih ingat, Allahyarham Datuk Ishak Bahrum. Lalah tu biasalah saya pergi sembang dia di rumah Haji Hashim. Masa dia main forum tu, lang sebulan kot dia meninggal. Kita tengok bagaimana dia tahan, dia buat operasi tindakan kepada kelab-kelab malam, di antaranya anak-anak Melayu kita dalam keadaan minum arak. Apa pemimpin UMNO bela masa tu? Mereka bela yang minum arak tu. Kalau dia ambil tindakan, memalukan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok juga bagaimana perlu diingatkan berapa ramai ulama-ulama kita disumbat dan diterajang dalam SA tanpa bicara. Bagaimana anak Tuan Guru Ning Abdul Aziz 6 tahun merengkok dalam penjara tanpa sebarang bicara. Bagaimana mereka cuba untuk mengambil Allahyarham Al-Fadil Ustaz Ibrahim Libya, hanya semata-mata untuk mempertahankan undang-undang yang UMNO cipta, sehingga beliau terkorban dan rakan-rakan lain 13 orang terkorban. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di Sulu kita tekan nak bercakap, kalau kita bercakap, esok mungkin TV ataupun suara abang cuba gunakan media mereka untuk burukkan kita. Kita mengharapkan
Tuan-tuan dan perempuan, ada 5 minit lagi. Tentang isu di Kedah, tentang 403 juta. Bagaimana pemimpin-pemimpin UMNO menyeleweng, menggunakan kuasa yang mereka ada. Hilang 403 juta yang tercatat, yang belum selesai lagi, berpuluh juta lagi. Nanti Haji Sobri akan bentang benar ni. Saya kalau nak bentang pun boleh juga, tapi masa terhad. Tuan-tuan dan perempuan, kita nak ingatkan lagi. Kita nak beritahu pada 1999, sewaktu kita dalam Barisan Alternatif menang beberapa kursi, UMNO tumbang di beberapa kursi panas, mengakibatkan mereka buat sempadanan semula. Bila buat sempadanan semula, negeri mana yang mereka pilih? Mereka tak pilih Kedah, mereka tak pilih Kelantan, mereka tak pilih Terengganu. Mereka pilih kursi-kursi yang menyelamatkan mereka, terutamanya di Johor dan Sabah. Dan hari ini saya nak bagi kat tuan-tuan tahu, dan sahabat-sahabat kita di kalangan ahli-ahli UMNO, supaya ambil faham bahawa sekarang kebangkitan rakyat di Johor, dan kita yakin sekurang-kurangnya 11 hingga 15 kursi dapat kita tawan di Johor. Begitu juga di Sabah, seperti mana Datuk Arif bagi tahu pada malam kemarin dulu. Dia jumpa Tun Daim, dia kata Sabah habis. Tun Daim tu walaupun dia UMNO, tapi dia palak kadang-kadang kena. Dulu dia palak Malaysia, pembangkang akan tawan 5 negeri. Tiba-tiba betul. Tuan-tuan tak payah layan TV-TV hari ni. Kalau kita tengok UMNO, orang PAS, orang Adil masuk UMNO, hari ni daripada dulu lagi. Setiap kali pilihan raya, adalah yang masuk. Adalah seorang, 10 tu ikut, ahli ke tak kita pun tak tahu. Tapi bila pilihan raya, hakikat dia, orang-orang tu sebelum pilihan raya dia umum, dia akan boleh benda. Hari pilihan raya, dia undi dia tak bagi. Kita pun kena buat macam tu. Dan tuan-tuan, sekali lagi saya nak ingatkan, yang dapat 250, dapat 500, ini duit kita. Kita makan setakat umpan saja. Kai jangan makan, joran-joran jangan duk berkedarah. Kita ambil pasal duit rakyat. Hak ni wajib kena ambil. Kalau hangpa tak ambil, puak UMNO ambil. Daripada nak bagi kat depa, baik kita ambil sama. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita nak bagi tahu, dan insya-Allah ceramah-ceramah yang kita ada, kita akan bagi maklumat. Maklumat yang takkan ada dalam TV. Maklumat-maklumat terkini bagaimana perkembangan hari ini. Kebangkitan rakyat, termasuk mahasiswa, termasuk golongan profesional. Tuan-tuan sedia maklum, kalau setakat polis pencen masuk dalam PAS biasa. Hari ini kita tengok bagaimana orang-orang yang bekerja dalam jawatan, dalam kerajaan jawatan tinggi, termasuk Panglima Jeneral, sama ada laut, darat, semua menyertai Pakatan Rakyat. Adakah mereka tak berjasa kepada kerajaan? Adakah kerajaan tak berjasa kepada mereka? Saya sembang di tak payah cerita tempat tu, pegawai kerajaan ada depan saya. Mereka kata Datuk Fauzi Syahari ni pengkhianat, Jeneral ni pengkhianat. Oh, kalau orang pilih Pakatan Rakyat, orang pilih PAS atau keadilan, pengkhianat. Yang hampa bagi IC dekat warga-warga asing tu tak pengkhianat. Adakah kerana tak pilih UMNO atau tak pilih BN, mereka tu di antara pengkhianat? Tuan-tuan, kalau 2-3 hari lepas Penggarah Pendidikan Sabah Sarawak menyertai Pakatan Rakyat. Begitu juga Pengarah Pendidikan di Perak menyertai Pakatan Rakyat. Yang ada hari ni, yang duk bawa lori pokok asam ni, mereka tu kekal selama-lamanya dalam UMNO. Dan kita sama-sama doa sebagai hidayah ataupun maklumat yang kita sampai ni diberi hidayah kepada mereka. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin dan percaya suatu hari ataupun masa akan datang, akan tiba masanya kita melihat bagaimana kesusahan UMNO apabila mereka berada dalam pembangkang. Hari ini pun mereka rasa susah dah tuan-tuan. Dulu mereka boleh guna semua jabatan-jabatan kerajaan negeri, dewan-dewan, semua mereka guna. Dewan untuk orang ramai, mereka jadikan dewan tu, dewan orang ramai jadikan bilik gerakan. Siapa duit harta mak pak mereka? Siapa duit UMNO bagi? Duit rakyat, duit tuan-tuan mereka buat dewan mereka. Tak rasa malu lah. Huduh-huduh kita ada juga. Kita guna hak sendiri.
Awak kita tak guna dewan sebagai dewan orang ramai itu sebagai hak milik kita. Di Batu Lentang saya arah 24 jam buang bendera semua. Hampa pasang, esok aku buang sendiri. Tahu dalam laut. Lepas buang. Tapi tak tahulah kawasan ni, kan? Kawasan ni kita tak mau ambil campur. Kita kira kawasan kita. Tapi inilah kita nak bagi tahu bagaimana UMNO akan menerima kesusahan seperti mana kita yang selama 60 tahun kita menentang UMNO umpama gajah putih. Hari ini kaki mereka rantai sebelah. Apabila mereka tumbang di negeri, mereka dah tinggal 3 kaki. Dan insya-Allah kalau mereka tumbang di peringkat pusat, UMNO jangan ada harap ataupun harapan untuk menang semula. Sebab pekerja dan petugas UMNO hari ini memerlukan duit. Sedangkan ahli-ahli PAS kita, ahli-ahli keadilan kita menggunakan duit poket untuk membeli bendera dan sebagainya. Hari ini mereka duk hina kita. Bagaimana kita setiap kali ceramah kutip derma. Suatu hari nanti UMNO akan alami benda yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekadar itulah. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita mengharapkan tuan-tuan membuat pilihan supaya kita dapat menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya 13 nanti, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, di sini ada pengumuman. Tok Ayah Haji Ton pada malam ini tak dapat hadir dalam ceramah pada malam ini kerana ada program di Insaniah bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan penceramah yang kedua ialah YB Johari Abdul tak dapat hadir kerana dia bersama dengan himpunan bersama bekas general di Stadium Melawati Shah Alam yang kita tayangkan tadi. Untuk seterusnya tuan-tuan, kita mempersilakan Tuan Haji Sobri Osman Timbalan yang Ketua PAS Kawasan Sungai Petani untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan.